tahun 1994, negara Malaysia telah dikejutkan dengan siri rompakan terbesar dalam sejarah negara. Mari kita melihat sedikit bikisan mengenai rompakan tersebut. Pada 31 Ogos 1994, di saat rakyat Malaysia sedang bergembira menyambut Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-37, satu rompakan yang menggemparkan telah berlaku di mana sejumlah jongkong emas bernilai lebih 12.84 juta telah dilarikan oleh perompak yang digelar geng mamak. Apa yang lebih mengejutkan, rompakan itu berlaku di gudang kargo yang mempunyai kawalan keselamatan terbaik di Malaysia, iaitu Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Subang. Ia dianggap sebagai satu rompakan yang paling berani dalam sejarah Malaysia. Tarikh itu memang sengaja dipilih kerana ketika ini Polis Diraja Malaysia sedang sibuk dengan menguruskan persiapan keselamatan Majlis Hari Kebangsaan yang bakal dihadiri oleh Perdana Menteri. Menggunakan kesempatan ini, geng mamak membuat satu perancangan yang sangat halus dan licin. Mereka diketuai oleh 5 adik-beradik iaitu Muhammad Noor, Rozlan Sharif, Yusuf dan Amaruddin Abu Bakar yang berasal dari Kuala Kangsar serta mempunyai darah kacukan Sri Lanka. Sama ada kebetulan atau suratan, hampir kesemua 14 penjayah ini adalah bersaudara. Pada jam 5 pagi, persiapan yang dilakukan oleh PDRM tersentak akibat penerimaan berita yang sangat mengejutkan itu. Menurut pegawai penyiasat Azizan Anan, perkara seperti ini tidak pernah berlaku sepanjang kerjanya dalam PDRM kerana kawasan yang dirompak dikawal dengan sangat ketat dan rompakan tersebut sudah tentu dirancang dengan sangat rapi dan teliti. Ketika sampai di tempat kejadian, 3 pengawal keselamatan telah tewas dan terikat. Lebih mengejutkan lagi, pengawal keselamatan tersebut memberitahu bahawa penjenayah yang melakukan rompakan tersebut adalah anggota polis. Justeru itu, penolong pegawai penyiasat Superintendent Amidun Anan yang juga merupakan adik kepada Azizan Anan berasa curiga dan ragu-ragu dengan pernyataan tersebut. Beliau yang kemudiannya meminta untuk melihat rakaman CCTV percaya bahawa mereka adalah anggota polis. Namun masih ada yang tidak kena. Mata Amidun yang sangat tajam melihat gerak-geri perompak-perompak tersebut dan percaya mereka bukan anggota polis. Rompakan terbesar ketika itu hanya mengambil masa kurang 20 minit, bermula dari memasuki kawasan kargo hingga melenyapkan jongkong emas tersebut. Perancangan yang rapi itu termasuklah mengetahui bila masa yang sesuai untuk melakukan rompakan, di mana ramai kaki tangan bercuti ketika sambutan Hari Kebangsaan. Masih tersentak dengan kejadian tersebut, pihak polis tidak percaya ada kumpulan tempatan yang berani melakukan jenayah sebegitu dan menyangkakan ianya adalah sedikit antarabangsa. Perdana Menteri ketika itu, Tun Mahathir, telah memberi komen mengenai perkara tersebut dan mempersoalkan kredibiliti dan ketanggungjawatan pihak berkuasa. Ia memberikan satu tamparan yang sangat hebat kepada PDRM ketika itu. Ingin membaiki maruah dan nama PDRM, mereka telah menubuhkan satu unit pengintip bagi menyiasat siapa pelaku rompakan ini dan di mana mereka berada. Selepas melakukan penyiasatan, mereka tidak menemui bukti untuk mengaitkan rompakan itu dengan mana-mana kumpulan antarabangsa yang menyebabkan mereka berubah hala menyiasat dan mengkaji semula kes rompakan yang dilakukan di Malaysia oleh kumpulan tempatan. Selepas menemu bual mangsa-mangsa rompakan lalu, satu profil telah dimuncul di mana wajah-wajah mereka yang kemungkinan melakukan rompakan itu telah dikenal pasti. Disebabkan wajah mereka yang seakan-akan mamak, pihak polis menggelarkan mereka dengan sebagai geng mamak. Bak kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Dalam masa 11 tahun iaitu dari 1995 hingga 2006, dengan kecekapan dan kegigihan PDRM memburu geng mamak, akhirnya kesemua 14 ahli kumpulan mereka telah berjaya diberkas. Apa yang lebih menarik lagi, geng mamak yang diketuai oleh 3 adik-beradik telah berjaya ditumpaskan oleh 2 penyiasat polis yang juga merupakan adik-beradik iaitu Azizan dan Amidun Anan. Sekalong tahniah buat pasukan